terpaksa rekod dengan hati yang tertutup. Okey. Nice. Bab 6, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Sebelum saya masuk, darurat yang ini dekat whiteboard bukanlah darurat sama yang kita alami seperti hari ini. Tolong take note yang itu. Darurat hari ini, yang darurat COVID-19 ini, bukanlah darurat sama dengan darurat ini. Sebab darurat dulu tentera sampai keluar and kawal semua pergerakan kita dari A sampai Z. Ada larangan, ada berkurung, perintah berkurung, larangan keluar rumah. Keluar rumah ada tu pun hanya seorang nak bekerja ke apa 8 pagi sampai 6 petang. Itu je. Cukup. Dia larangan dia cukup ketat. And dekat jalan langsung tak ada apa-apa. Kat bandar apa tak ada. Itu dulu. Darurat sekarang, nama saja darurat. Tetapi, peraturan hidup semua macam PKP, PKPD biasa. So, bezakan dua dekat situ. Darurat dulu sebab perang. Membahayakan nyawa sebab orang tembak pun mati. Innalillah. Hari ini darurat sebab penyakit. Beza. Nak memudahkan urusan memerangi COVID-19. Ayat nampak sama, pelaksanaan berbeza. Faham kat situ Okey, nanti kan orang tanya, bukan kena explain. Kan orang fikir, oh sama je darurat ni. Ejaan kan sama, DARURAT, sama, tak adanya, tak ada. Okey. Jom masuk bab 6. Okey. Apa yang kita lihat kat sini ialah, kalau awak ingatlah dulu, kita pergi semula kepada timeline selepas Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, apa jadi? Jom, kita recap. Kita buat satu timeline besar bapak dia. Okey, kita buat besar. Kita start dengan 1945. Jepun kalah, betul? Bila Jepun kalah, menyerah tanpa syarat di Singapura kepada Lord Louis Mountbatten. Itu kat Singapura lah kan. Lepas tu Perang Pasifik pun tamat. Ingat tak saya siap bawa peta hari tu? Kan? Siap lukis peta lagi. In the end of the day, apa jadi bila Jepun menyerah? Kekosongan politik berapa hari? 14 hari. Okey, bila 14 hari kekosongan politik, KP, kekosongan politik, tak ada orang yang memerintah. Tanah Melayu semua tak ada pemimpin. Boleh tak sesebuah kerajaan, negara bergerak tanpa pemimpin? Tak boleh. Macam awak lah. Dalam keluarga, boleh tak kalau awak tak ada ketua? Tak boleh. Bapa meninggal, awak ganti kalau awak nak lelaki. Kalau awak nak perempuan, mak ganti. Sama. Setiap benda, kapal pun ada nakoda dia. Benda yang sama. Negara yang tak ada pemimpin, kekosongan politik, orang yang paling berkuasa akan ambil alih. Sekarang, British nak masuk balik. Tapi tak boleh. Belum sampai masa dia. Jepun dah keluar. Dia surrender. Siapa yang kawal negara kita? Jadi di sinilah masuknya siapa yang kita panggil hari ini sebagai komunis. Komunis pun memerintah negara kita. Kalau awak faham dekat sini, awak akan confuse. Bukan yang 14 hari tu MPAJA. Tentera bintang 3 yang buat kacau. Macam ni. Saya pun dah cakap dengan Kamaru tadi. MPAJA bermakna anti-Japanese. Benci dengan Jepun. Parti Komunis, kebanyakan ahlinya orang Cina. MPAJA, majoriti orang Cina. Sekarang, Jepun dan Cina pernah berperang. Jepun jajah Cina. Besar gerabak Jepun pulau dia jajah Cina. Kau gila kan? Bila dah jajah Cina, dia membuat semua benda lah dekat orang Cina. Memperkosa, merogol, mengitu, ini, semua dia buat. Ya. Jadi orang Cina dekat tanah Melayu berdendam. Marah dengan Jepun. Bila Jepun masuk tanah Melayu, apa yang jadi ialah Jepun layan Melayu baik. Sebab nak pujuk orang asal kan. Supaya sokong dia. Asia untuk orang Asia. Tetapi orang India biasa-biasa. Orang Cina? Dekat orang Cina, orang Jepun layan dengan sangat kejam. Tak berperi kemanusiaan. So, apa yang jadi ialah disebabkan itulah Empajak ini
berkolaborasi dengan PKM iaitu Parti Komunis Malaysia untuk membentuk pemerintahan. Sebab start daripada situlah, start daripada World War II lah. Akhirnya mereka menjalinkan persahabatan. Faham dekat situ? So nampak first macam apa beza dia Bintang 3 dengan PKM? PKM parti politik, Parti Komunis Malaya. Sayap tentera yang perang, lepas tu masuk hutan lagi tu, Empaja salah satunya. Nampak dekat situ? Itu kaitan dia. Itu relation dia. So konsep peperangan yang digunakan ialah gerila. Apa tu? Gila ke? Tak. Gila tu korang. Tak. Gerila ni bermaknanya perang yang bukan macam perang biasa. Kau dekat depan aku kan? Kau depan aku. Aku kat depan kau. Senapang. Bayonet apa. Kita tembak. Bukan. Itu bukan gerila. Itu perang biasa. Perang gerila ialah perang tapi tak berhadapan. Apa tu? Contoh. Saya dekat sini. Tentera, polis ke apa benda. Awak punya tentera serang saya dengan sepantas yang awak boleh. Tembak. Lepas tu awak lari. Lepas tu awak tak buat sekali. Awak berulang-ulang kali buat benda yang sama. Lagi serang. Serang lari. Akhirnya orang yang kena serang tu fed up lah dah kena serang dengan awak. Akhirnya penat. Akhirnya menyerahkanlah kepada awak. Strategi ni digunakan oleh komunis. Itu sebab orang komunis banyak bersorok di dalam hutan. Hari ini kita akan sembang banyak pasal hutan saja. Percayalah cakap saya. Bab komunis ni awak kena fokus betul-betul sebab ini melambangkan masa depan orang Melayu. Kan kita dah tahu Malay Union tak ada. Lepas tu bila dah dibatalkan dah ada PTM. Tapi kita dah merdeka ke belum? Belum. Masih bawah British. British pula penjajah. Penjajah kan macam ni. Saya nak beritahu awak. Penjajah dia tak kisah tau benda-benda yang jadi kat lokal-lokal ni. Selagi tak kena kat batang hidung dia, selagi tu dia tak ambil kisah. Percaya dah cakap saya. Jadi komunis pun benda yang sama. Contoh kan, bila PKM ni, Parti Komunis Malaya ni, dia tak buat apa-apa, tiba-tiba dia isytiharkan darurat, British yang kat kita ni, dia isytiharkan darurat bila komunis ini buat kacau, bunuh 3 orang manager lombong biji timah British dekat Sungai Siput. Awak ada kan kat buku teks awak kan? British. Okay. Sekarang, kalau dia tak bunuh, darurat tak dilancarkan. Sebab apa? Awak kena faham, penjajah hanya mementingkan kepentingan dia saja. Awak bayangkan kan? Contoh, kalau 3 manager British ni yang jaga lombong biji timah ke apa kat Sungai Siput tu kan, bila kalaulah tak ada orang yang menguruskan, orang Cina ke, orang Melayu ke, boleh pergi dekat lombong biji timah tu, ambil kaut untung daripada lombong tersebut tanpa dia orang kawal. Lombong ke ladang. Sorry, aku dah lupa dah. Nanti korang check kat buku teks korang. Okey. Jadi, British yang sepatutnya eksploitasi ekonomi kita, manager dia kena bunuh, baru dia bertindak. Sebab itu awak pelik. Sebenarnya, sebelum 3 manager kena bunuh ni, banyak lagi kekacauan yang komunis buat. Okey? Cuma, bila dah kena kat batang hidung sendiri, baru dia memberikan tindakan demi tindakan. Okey, boleh faham kat situ? Sebelum saya pergi jauh, satu soalan. Komunis tu apa? Soalan yang orang susah nak jawab. Komunis tu apa? Kita nak pergi jauh, komunis tak tahu apa maksud dia. Susah kan? Saya akan terangkan secara dalam buku teks dengan luar buku teks. Boleh? Okey. Komunis ni, dia berasal daripada satu ideologi. Komunisme. Okey? Dia berasal dari satu ideologi. Bila isma ni, maksudnya pemikiran kita. Okey. Komunis berasal daripada perkataan BI yang bermakna commune. Commune. Apa tu? Kalau awak kembangkan commune pula, awak buang E jadi community. Jadi kita semua ni komunis ke? Tak. Tetapi fahaman asal dia yang diperopori oleh, kalau tak ingat 2, ingat 1 cukup. Karl Marx. Ingat Marx. Sebab Marx pun ada fahaman dia. Marxism. Ada. Search sendiri.
Explore. Tak faham? Tanya saya. Okey. Commune bermakna semua orang, semua kelompok masyarakat berada pada satu tempat menggunakan benda yang sama. Sharing is caring. Itu dia punya fahaman asal. Nanti awak akan tanya, macam mana daripada sharing is caring jadi main bunuh-bunuh pula? Dia sharing is caring. Dia share. Commune untuk semua orang. Semua orang sama rata. Rakyat ke, raja ke, semua sama. Itu fahaman asal yang dikeluarkan oleh Karl Marx dalam buku merah dia. Nama buku komunis kan, ada satu buku tau, macam kitab, buku merah. The Red Book. Okay, dekat Soviet Union lah. Dia punya fahaman tu semakin hebat menular. Okay, masalah besar dia ialah Karl Marx ini, okay, kalau contoh komunis pula apa benda? Kita keluarkan benda me ni, keluarkan me, saya, bermakna sesiapa yang menganut fahaman komunis, saya. Itu komunisme, fahaman, komunis orang dia. Okay, boleh. Masalah dia sekarang ni, ideologi dia yang kat China, kat Indon, bagus-bagus sana ni, macam mana daripada fahaman yang macam itu boleh jadi fahaman yang kejam? Itu persoalan. Sekarang komunis pula ni, fokus. Komunis pula, apa yang jadi ialah mereka memilih, ciri-ciri yang paling utama, memilih negarakan ekonomi dan barang. Bermakna semua benda yang berada dalam negara awak, contoh duit mak awak, duit jiran awak, tanah nenek awak, tanah bapa awak, tanah ofis pejabat bos awak, semuanya tak ada nama pun atas awak, tetapi namanya diberikan kepada kerajaan. Semua yang awak beli, semua yang hak awak menjadi milik kerajaan. Awak tak ada hak untuk ambil alih langsung. Walaupun awak beli, tapi awak punya tu jadi dia punya. Tak ada istilah this is mine, this is yours. No, semua tu government punya. Dah nampak dah kenapa rakyat marah. Dah nampak dah kenapa nampak kejam tu. Satu. Yang kedua, komunis tidak percayakan agama. Inilah dia kenapa awak rasa dia ni kejam. Dia ni akhirnya membunuh, memperkosa, sebab dalam fahaman ideologi saya, membunuh itu dibenarkan, malah halal untuk dibuat. Dalam fahaman saya, tak ada ayat dalam buku merah kata awak tak boleh merogol, awak tak boleh buat apa-apa untuk mencapai tujuan. Tak ada. Jadi mereka buatlah apa yang diorang ada, segala kemampuan mereka untuk memenuhi agenda mereka. Tak kisahlah. Perlu bunuh, bunuh. Perlu bakar, bakar. Itulah sebab kenapa komunisme dan ahlinya orang komunis menjadi kejam sebegitu. Boleh faham? Itulah dia. So sekarang ni, kita pula, awak kena faham pula, kita tanah Melayu. Tanah Melayu ni, tanah Melayu comel-comel, nampak pelukis. Comel kan tanah Melayu, comel kan? Tanah Melayu ni pula, orang Melayu beragama, agama Islam. Macam mana kita boleh terima budaya yang macam anti betul ni kat dalam tanah Melayu? Takkanlah kita, okey, saya ada agama Islam, saya terima orang yang tak ada agama. Saya terima fahaman mereka. Macam lain kan? Itulah mana datangnya awak kena kaitkan semua bab. Sebab pada awalnya kena ingat, kita dijajah oleh British bawa masuk pedagang India, British bawa masuk pedagang China. So daripada pedagang-pedagang ini, pengaruh komunis pun mula datang. Dia bawa daripada parti dari China, namanya Parti Kuomintang, KMT, iaitu parti yang beribu pejabat, headquarters HQ dia
dekat China. Lepas tu dia buka lah cawangan dekat bandar-bandar besar. So bila dah buka cawangan, lepas tu ada pula dia buat dengan parti komunis China dekat China sendiri. Dia buat collaboration. Maka semakin banyak pengaruh yang datang. Tetapi pada 1927 diorang berpecah. So Komunis International, Kuomintern, diorang ni kan dah ada ideologi. Contoh, US ideologi dia kapitalis. Ingat tak masa kita bab 3, US lawan Soviet lepas Perang Dunia Kedua yang aku cerita ada Perang Dingin, ingat tak? Dua ideologi iaitu kapitalis lawan komunis. Kalau kapitalis, ibu pejabat dia di United Nations. Okey, sebab majoritinya mengamalkan demokrasi, betul? Ada election, pilihan raya. Komunis tak ada tau. Komunis tak ada election pada awalnya. Sebab semuanya milik negara. In the end of the day, macam seolah-olah pemimpin tu diktator. Betul tak? Kejam tak terkira. Tak berperi kemanusiaan. So sekarang ni, benda yang sama jadi. So Pak Kuomintern dia punya majlis antarabangsa ni kata, okey lah, saya punya Kuomintang ni tak cukup strong nak masukkan fahaman komunis. Saya suruh parti komunis Nanyang. Kalau awak pernah dengar lah Nanyang, awak rasa dari mana? Cina kan? Cina kan? Sebab nama Nanyang tu kan? Bukan Ganyang. Ganyang awak belajar form 5. Ganyang Indonesia. Ganyang Malaysia. Yang Indon punya Soekarno bagai tu kan? Sekarang ni Nanyang. Nanyang kat sana nama tempat. So sekarang dia bawa masuk sini, parti komunis Nanyang. So sekarang ni China bawa pengaruh, Indon pun bawa pengaruh. Kena faham, Indon pernah dijajah oleh Belanda. Belanda kejam, komunis pun kejam. Tetapi bila dibandingkan penjajah tersebut, Indon dah fed up dengan Belanda. Jadi sebahagian daripada mereka, contoh nama dia Tan Melaka, nama-nama pejuang kemerdekaan Indon yang guna fahaman komunis, dia pun macam penat tau dengan Belanda yang suka menjajah, menghancurkan dia. Dia beralih lebih radikal untuk melawan penjajah. Komunis sentiasa ingat dia I sama dengan V over R. Kalau awak ingat formula saya, independence sama dengan violence dan juga radical. So komunis berada di sini. Dia parti berhaluan kiri. PKM ni parti berhaluan kiri. Kiri tu lebih kepada komunisme. Kanan lebih kepada kapitalisme. Nampak tak kat situ? Fahaman berhaluan kiri kanan ni korang belajar nantilah. Sekarang ni korang baca piau je nanti. Boleh faham? So sekarang ni akhirnya PKM pun ditubuhkan dekat tanah Melayu. Bila dah terima pengaruh daripada Indon, dah terima pengaruh daripada China, kita pun boleh berdiri di atas kaki sendiri katanya. Baik buat parti kat Malaysia sendiri, di tanah Melayu sendiri. Tak payah nak bergantung dengan China, dengan Indon lagi dah. Sebab dah terima ilmu. Ilmu komunis macam ni. So cikgu dah bagi ilmu, anak murid mengamalkan di tempat sendiri. So di tanah Melayu, buatlah parti komunis Malaya. Dan itulah sebab lahirnya mereka. So diorang ni kan, diorang suka macam ni tau. Diorang pergi dekat kilang-kilang, diorang pergi ke kesatuan sekerja. Mana tempat yang orang selalu bekerja. Itu sebab kalau awak tengok bendera Soviet Union, dia bendera sabit dengan cangkul tu. Awak tak tipis macam tu lah kot. Sabit dengan cangkul. Tengok betul-betul. Itu simbol pekerja. Simbol pekerja yang membanting tulang empat kerat mereka, namun segala hasilnya diberikan untuk negara. Menjadi milik negara. Itu sebablah simbol itu menjadi diorang punya idea perjuangan. Itu sebabnya kalau contoh penjajah nak datang tanah Melayu, diorang selalu target sultan-sultan, pemerintah kan. Ingat tak piramid? Atas raja, bawah rakyat, rakyat setia pada raja, raja dipujuk oleh British dan penjajah. Lepas tu rakyat pun ikutlah sultan sebab setia katanya. Tapi komunis kenapa dia tak target sultan tanah Melayu semua tu? Kenapa? Sebab sultan ada agama. Sultan simbol agama Islam. Takkanlah engkau nak bagi benda yang tak ada agama kat sultan, betul tak? Memang takkan terima lah. Maka dia pergilah ke kilang.
Sebab dia tahu pekerja itu penat jerih semuanya. So, sama tak idea perjuangan? Sama. Sebab itu, dia pergi ke kilang. Sebab tu dia tak pergi istana Sultan-Sultan. Sebab tu dia tak ikut macam General Governor McDonald tu, McMichael. Itulah. Sebab tu dia tak macam tu. Dia tak pujuk raja. Sign lah Malay Union, sign lah macam orang lemah je. Tak. Dia pergi dari bawah. Sebab memang komunisme dibina dari perjuangan akar umbi. Dari pekerja. Sebab tu cara dia melawan macam mana? Mogok. Cara dia lawan macam mana? Yang pertama, mogok. Mogok means tak puas hati. Tak puas hati dengan kerajaan je, mogok lah. Tak nak kerja lah macam ni. Akhirnya ekonomi turun. Bila ekonomi turun, ingat hipotesis saya yang dah masuk kelas saya 7-8 kali, ekonomi turun, politik turun. Social turun. Negara maju atau mundur? Mundur. So, Rusia tu sampai sekarang komunis? Tidak. Tak. Rusia bukan negara komunis. Dia negara autokrat. Apa tu? Dah lain dah. Nanti saya terangkan. Komunis dulu. Soviet Union. Masa zaman Soviet, dia komunis. Masa 1990, dah pecah. Fahaman komunis, habis. Tetapi masih ada negara yang amalkan komunis sekarang. Contoh, Korea Utara. China. Masih. Nampak dekat situ? Nampak? Faham kan? Okay, sambung. Okay, EPS ni ingat Lepas tu mogok. Daripada mogok tu, apa yang dia buat? Cara dia buat, dia buat gerila. Dia perang macam mana? Macam saya terangkan tadi, dia serang awak, dia masuk hutan. Dia serang awak, dia masuk hutan. Boleh faham dekat situ. Lepas tu dia buat kekacauan, kekejaman, pembunuhan ke orang Melayu, Cina, India. Masa zaman Jepun. Okay. Masa zaman Jepun, PKM buat apa? Yang pertama, dia bekerjasama dengan British. Dia buat collab dengan British untuk lawan Jepun. Soalan saya, dua-dua fahaman berbeza. Macam mana boleh kerjasama? Jawapan dia mudah. Musuh pada musuh saya ialah kawan saya. Okay. Musuh Jepun, British. Saya benci Jepun. Saya dengan British ada musuh yang sama tak kami berdua? Ada. Boleh kami kerjasama sekejap? Boleh. Maka sebab tu dia kerjasama. Okay. Yang kedua, dia membentuk Malayan Empire, Anti-Japanese Army ataupun Bintang 3. Dan yang ketiga, dia terima bantuan daripada siapa? Bad boy dia, British. So, apa yang dia buat? Siapa yang dia rasa Melayu, Cina, India, yang dia rasa, awak ni bersubahatlah dengan Jepun, maka saya akan bunuh awak. Dia tak kisah dah. Sebab dia tak ada agama. Tak ada agama yang larang dia untuk membunuh. Contoh, agama Islam melarang membunuh, betul? Agama Kristian larang membunuh. Tetapi, fahaman komunis tak ada larangan membunuh. Sebab saya tak ada agama. Saya tak ada kepercayaan. Saya cuma ada ideologi, fahaman saya. Saya faham macam ni. Bila manusia yang buat fahaman, manusia ada kelemahan, dik. Karl Marx ni dia bukan malaikat, dik. Itulah fahaman dia. Jadi orang ikut fahaman. Macam Buddha. Buddha bukan agama. Buddha kepercayaan. Buddha tu orang tau yang patung. Tu orang tau. Kita percaya dengan fahaman dia. Bezakan dekat situ. Okay. So apa jadi? Orang Melayu bertindak balas, diserang balik Empaja. Lepas tu bila BMA ditubuhkan, tengok balik timeline. Kita buat dekat sini 1946. BMA ditubuhkan, kita bubarkan Empaja. Ingat tak saya kata serahkan senjata? Ingat tak serahkan senjata tu, so Empaja dah tak boleh lawan dah. So inilah dia kaitan dia. So lepas tu tapi kan kalau korang tengok, macam aku cakap, PKM parti politik, Empaja sayap tentera. Dia sekarang bubarkan siapa? Dia bubarkan Empaja ke dia bubarkan PKM? Jawapan, dia bubarkan Empaja. Adakah dia bubarkan PKM? Tak. Itulah kesilapan terbesar BMA. Kesilapan terbesar. Dia tidak menyelesaikan masalah. Masalah saya
tentera saya ke ideologi saya? Ideologi. Kalau tak ada fahaman dan pemikiran, askar takkan bergerak. Askar ni macam chess. Buah catur. Dia bergerak atas arahan ketua. Nak lawan chess dengan aku? Aku pernah lawan. Juara sekolah dulu. Kan? Dia tentera macam chess. Empaja ini ialah buah catur Parti Komunis Malaya. Parti Komunis ada banyak catur. Catur pertama, propaganda. Radio ke apa ke kan. Catur kedua, pujukan kepada kesatuan sekerja. Catur ketiga, buat mogok. Catur keempat, empaja. Bila engkau bubarkan empaja, engkau hanya membubarkan satu medium dia saja. Ideologi masih melekat. So, orang Cina yang lain yang terpengaruh dengan dia, adakah akan masuk? Of course. Sebab engkau tak mengharamkan Parti Komunis Malaya. Malah, engkau boleh jadikan dia pertubuhan yang sah lagi. So, dia susuk masuklah kat Kesatuan Pekerja. Lepas tu, British cubalah nak sekat. Lepas tu, British akhirnya mengharamkan PKM. Akhirnya, 1948. Baru dia haramkan. Tetapi, sudah terlambat. Sudah terlambat. Maka 6.1 awak habis dah. Cukup. Dah habis dah 6.1 awak. Buka buku teks 6.2. Dah nampak tak? Bila awak faham pasal komunis, awak tahu kenapa apa jadi kat tanah Melayu sebenarnya. Awak faham? Lah, itu ke sebab dia komunis sebab macam tu. Yang kan sebab dia suka-suka je main-main, tembak-tembak, main-main. Tak ada. Kau ingat dia suka-suka masuk keluar hutan. Tak ada. Kenapa belum tidur lagi? Bukan tu. Bukan tu, lain. Faham Kan Kimi ni tembak awak. Macam tu. Okay. Jom. Masuk 6.2. Yang lain ni memang tak nak buka kamera Memang aku nak belasah seorang ni. Okay, tak apalah. Saya teruskan. Okay, setakat ni boleh faham? Anjir. Okay, kita masuklah 6.2. Okay. 6.2 dia kata ancaman komunis di negara kita, maksudnya macam manalah ancaman komunis itu terjadi kan. So ada persidangan di Calcutta, Kongres Belia Asia, persidangan Parti Komunis India, ada banyak persidangan kat luar, orang komunis. So PKM yang tak diharamkan ni kan, PKM yang berjaya bebas ke mana saja, sungguh enak dimakan begitu saja. Yang tu dia menyebarkan pengaruh dia sebab tak ada orang dah halang dia. British sudah terlambat. So dia hantar wakil. So persidangan tersebut, apa kata komunis ni? Saya gesa perjuangan anda menentang imperialis. Komunis ni imperialis ke? Tidak. Komunis hanya ideologi orang pekerja, sekumpulan pekerja yang dibawa oleh Karl Marx. Imperialis apa? British yang menjajah kan, yang menjajah tanah orang lain kan. British, USA belum capai lagi imperialis. Contohnya, sebab USA pun pernah dijajah. Ingat bab 2, USA dijajah oleh British kan. British, Perancis, Portugis, semua yang suka menjajah-jajah tu, mereka imperialis. Komunis lawan mereka. Nampak tak kat situ? Okay. Komunis bukan penjajah tau. Dia bukan penjajah. Kena bear in mind. Dia bukan penjajah. Dia pembawa fahaman. Dia fahaman. Orang menganut fahaman dia. Seolah itulah agama dia. Tapi dia bukan agama. Dia tak ada agama pun. Dia tak percaya Tuhan. Dia kata agama ni tak ada apa. Dunia ni tak ada Tuhan. Dunia ni tercipta dengan sendirinya. Bodoh kan. Itulah. Okay, so kesannya ialah PKM lancarkan perjuangan bersenjata bla 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 untuk menubuhkan Republik Komunis. Sebenarnya bila awak dengar Republik, lah, dia pun guna demokrasi ke? Bang, Republik dia macam ni tau. Republik dia, seorang presiden, semua AJK, okay, ada menteri kabinet semua, tapi semua menteri semua tu, in the end of the day, ikut arahan presiden. Awak bagi tahu saya, demokrasi tak tu? Itu je. Nama saja Republik. Dia kata tujuan dia in the end, kenapa saya nak buat ONA dekat tanah Melayu? Saya nak buat Republik. Tak nak sultan. Tak nak sistem apa dah. Tak nak parlimen. No. Nak Republik. Oh no. Tu. Republik. Republik kononnya nak memerintah cara demokrasi. Tapi in the end jadi autokrat ataupun diktator.
kejam gitu. Boleh? Macam saya cakap tadi lah. Okay? Macam saya cakap tadi lah. Bila British kena batang hidung sendiri, baru mereka bertindak. Betul? Diorang dah buat kacau, buat mogok, tak kisah. Pekat. Sampailah diorang bunuh 3 manager, pengurus ladang British di Sungai Siput, barulah Sir Edward Gen, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. Kenapa Pesuruhjaya Tinggi? Kenapa bukan Governor? Sebab ini sistem PTM, bukan sistem Malayan Union. Cari kaitan. So Sir Edward Gen pun dia kata dia isytiharkan darurat. Darurat dekat mana? Darurat dekat tempat yang kenalah. Sungai Siput. Yang banyak ladang lagi lah. Ipoh, Perak, Johor. Lepas tu, bila dah satu negara teruk, barulah darurat di seluruh tanah Melayu. Kan? Nampak tak apa pattern dia? Cuba awak samakan pattern darurat dulu dengan darurat sekarang. Okay, saya samakan untuk awak. Sekarang, bayangkan darurat itu PKP sekarang. Contoh, kes COVID meningkat dengan penuh. Akhirnya kes COVID itu menyebabkan ekonomi kita jatuh. Terkena batang hidung kerajaan. Maka kerajaan pun melancarkan PKP fasa 1 di mana-mana dan mana. Kemudian, kes COVID merebak ke negeri-negeri lain kerana merentas negeri. Akhirnya, PKP dilancarkan di seluruh negara. Sama tak? Itulah dia. Sama. Tindakan terlambat. Ini yang jadi, soal gila. Ini yang jadi apabila awak tak solvekan problem dari awal. Benda dah jadi baru nak bertindak. Komunis. Awak boleh selesaikan dengan mengharamkan PKM awal-awal, tapi awak hanya haramkan empaja saja. Nampak tak kesilapan dia? Kan? Sekarang bila awak tak haramkan PKM dah buat hal, PKM buat kacau, baru nak buat darurat kat Sungai Siput, baru nak buat sebab awak baru kena. Orang lain kena kau tak dengar. Bila kena sendiri baru nak gerak. In the end, awak terpaksa buat kat satu negara. Lagi teruklah jadi dia. So walaupun dah ada undang-undang darurat, komunis ada dia kisah ke? Tak ada. So what? Mampus kau lah. So dia pun terus menggugat keamanan. Apa dia buat? So dia gugat keamanan tu kan macam-macam cara lah. First, kalau awak tak faham, kalau awak terlupa, kalau awak susah nak ingat, apa komunis buat? Sentiasalah kembali ke pangkal jalan. PES kan ada. Politik, ekonomi dan sosial. Ia ada. Macam mana? Yang pertama, ekonomi. Dia buat apa, dik? Semua ladang, semua lombong biji timah, pokok getah, estet semua diserang. Estet diserang. Estet ladang diserang. Dibakar. Lepas tu nyawa terancam. Lepas tu ekonomi settle. Ekonomi hancur. Ingat hipotesis saya. Politik jatuh, ekonomi jatuh, sosial pun jatuh. Bila politik jatuh, pentadbiran kacau, boleh tak saya ambil alih pemerintahan buat republik? Boleh. Nampak tak PES ini memainkan peranan? Itulah dia. Sekarang saya dah kacau ekonomi. Yeay! Saya nak kacau apa lagi? Jom kacau sosial pula. Sosial nak kacau apa? Saya rasa saya nak kacau infrastruktur lah. Infrastruktur tu apa, dik? Struktur tu soalan struktur ke? Bukan. Infrastruktur semua kemudahan sosial kita. Contoh, dia sabotaj. Ini dia punya clue. Sabotaj semua kemudahan awam. Contoh, landasan kereta api, telefon, telegraf. Lepas tu serang pekerja. Pekerja yang nak baiki pipe, yang nak buat elektrik tu, semua dia serang. Ada yang dia bunuh. Sebab kalau elektrik semua tak rosak kan, tak ada orang baiki, boleh tak saya berkomunikasi? Tak boleh. Boleh tak saya tolong-menolong antara orang yang kena serang? Tak boleh. Sebab tu dia serang situ dulu. Itulah cara dia.
So sekarang ni dia serang pekerja awam. So bila di tempat-tempat tu tak diselenggara dengan baik, contoh paip bocor, rumah rosak, itu dan ini, adakah hidup saya aman? Adakah hidup saya aman? Tak. Jadi bila hidup saya aman, apa dalam pemikiran awak? Oh, salah kerajaan lah ni. So bila salah kerajaan, saya nak berbalik kepada siapa? No choice lah. Kita sokong komunis lah. Itu yang komunis nak sebenarnya. In the end of the day, mereka nak rakyat Tanah Melayu ini bergantung kepada komunis. Sokong perjuangan komunis. Akhir sekali, komunis akan membentuk republik. Itu yang dia nak. Itu jadi kacau-kacau-kacau. Macam awak lah. Macam awak baby kan. Awak baby, budak kecil kan. Awak nak mainan awak. Awak first time awak minta mainan dekat bapa awak. Apa? Nak Lego, nak Lego. Bapa sibuk banyak kerja minta kat mak. Awak pergi minta kat mak. Mak, nak Lego. Mak tak cukup duit lah. Nanti kan sayang. Awak pergi kat kakak. Kakak nak Lego. Kau diam, kau keluar. Awak minta dan minta apa yang awak nak. Tapi diorang tak layan. Akhirnya awak menangis. Akhirnya barulah okey. Nanti kita keluar beli Lego Sama macam komunis. Dia nak republik. Dia nak satu tanah Melayu tu jadi milik komunis lah. Tak nak orang lain lah. Kan? Dia buat itu, dia buat ini. Dia buat hancurkan tu, dia hancurkan ini. Akhirnya dia dapat attention kita. Sebab dia kacau hidup kita. Akhirnya dia nakkan orang Melayu. Okeylah komunis. Aku sokong kau lah. Orang British ni tak ada guna pun. Kita kena juga. So kita dulu pun komunis. Aku sepak pun jadi. Contoh. Kan? Akhirnya in the end of the day, kita terpaksa ikut kehendak dia sebab dia dah kacau hidup kita dari semua arah. Itu yang dia nak sebenarnya. Tetapi salute kepada orang kita, semangat kuat. Orang kita dulu, nenek moyang kita, atuk kita dulu kuat betul. Walaupun macam-macam kena, kuat betul dia lawan. Kan? Lepas tu dia ancam keselamatan rakyat, ugut serang sabotaj sampai ada bom tangan, ada orang mati. Lepas tu dia ancam keselamatan. Ini pun penting. Kalau awak lupa dalam exam, keselamatan. Contoh soalan dia 4 markah. Macam mana dia ancam? Pertama, isi, fakta. Ingat HVC, F. Mengancam keselamatan. Huraian. Macam mana dia mengancam keselamatan? Fikir, siapa yang jaga keselamatan dekat negara kita? Oh, polis. Apa kaitan polis dengan komunis? Dulu aku selalu tengok cerita Bukit Kepong. Bermakna keselamatan dia serang balai polis. Yes. Inilah yang paling senang. Sebab benda inilah yang dia selalu buat. Okay. Dalam buku teks awak, ada tak dia tunjuk catat alih serangan komunis? Contohnya 17 Jun dia serang balai polis Kampung Jeram. Lepas tu serang Kuala Krau. Lepas tu bakar polis kat balai polis kat Jerantul. Lepas tu Gua Musang. Banyak kan? Lepas tu Bukit Kepong. Lepas tu Kota Tinggi. Ada. Soalan. Awak boleh ingat tak semua tu? Awak boleh ingat tak tarikh dia? 16 Julai. 8 Mac. In the end of the day, dalam exam, memang awak takkan mampu ingat satu-satu tarikh balai mana. Tak boleh. Ingat satu cukup. Bukit Kepong. Dah cukup. Bukit Kepong dekat Muar 22 Februari 1990. Ingat satu. And masa awak huraikan itu, cukup dah. Fakta huraian contohnya kan. Huraian tadi kan. Dia mengancam keselamatan, fakta. Kedua, huraian dia kan. Okay. Contoh saya buat. Okay. Keluar soalan exam. Macam mana dia ancam keselamatan? Pertama, fakta. Fakta, dia mengancam keselamatan. Betul? Huraian dia ialah menyerang balai polis. Contoh mana dia serang? Dia menyerang, komunis menyerang balai polis Bukit Kepong. Contoh lagi, di mana? Muar. Tarikh bila? 1950. Kalau awak nak tambah markah lagi, tambah point extra, sejarah tak akan potong markah. Sejarah hanya tambah markah ataupun maksimum point awak boleh dapat. Berjela-jela isi, awak berjaya dapat maksimum point. Contoh, 8 markah isi 12-14. Cukup. Contoh, bila Muar, kesannya ramai anggota polis
mati, meninggal dunia. Kesannya keselamatan penduduk di kawasan mall terancam. Macam tu. Kesan yang positif pula membangkitkan semangat melawan komunis. Sebab kita ada JSJ, jajah sedar juang. Saya sedar saya kena jajah, saya sedar saya kena tindas, saya sedar akhirnya saya berjuang melawan komunis. Nampak? Awak hanya ada satu point, satu fakta. Awak hafal satu balai polis je, Bukit Kepong. Tapi awak boleh tetap menjawab dengan baik. Itu cukup dah. And dalam soalan objektif lah, awak takut kan? Awak takut tak hafal kan? Dia takkan tanya, dia serang balai polis mana? Senaraikan yang dia serang, kecuali, sudah. Tak ada macam tu. Cuma mungkin lain. Sebab ke, kesan ke. Jadi untuk menghadapi exam, untuk kita belajar dan explore, tak apa. Untuk menghadapi exam, awak kena bijak untuk analisis tajuk yang awak belajar tu. Barulah nanti awak tak akan membuang masa awak hafal kan. Awak hafal, buka buku teks sejarah awak tu, highlight, satu baris highlight, dua baris. In the end, awak hafal semua juga. Tak nak. Membuang masa, tenaga. Okay. Kata dah. So, akhirnya, bila macam tu, British pun buat pelbagai tindakan. Adalah usaha British untuk, Kai Sarah pun buka kamera tu, baru first time tengok. Hai Kai. Hai. Assalamualaikum. Salam. Okay. Dah buka tu. First time siap lah hidup aku. Okay. Dah. Happy kan? Okay. Sambung. So, sekarang ni, kau tak payah. Aku baling kau lagi. Kau tak payah. Baling lagi. Alah, nak mengajuk lah aku. Okay. So, sekarang ni, dia rosakkan apa-apa. Lepas tu, British pun retaliate. Okay. Bear in mind. Kalau awak tak ingat dalam exam, macam mana British buat apa? Dia buat rancangan brick ke? Dia buat kampung baru ke? Kampung lama ke? Awak tak ingat. Awak ingat daripada dua aspek yang dia kacau. Dia kacau aspek ekonomi dan juga sosial. Betul? Jadi, tindakan British untuk lawan balik pun mesti dua je. Ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Cukuplah. Jadi, in the end, awak boleh kembangkan sendiri. And, awak kena tahu tindakan siapa. Contoh. Ada dua orang, iaitu Sir Henry Gurney. Macam mana nak ingat? Ingat sekolah dekat Melaka, sekolah untuk budak-budak nakal, sekolah Henry Gurney. Ingat kan? Tahu kan? Untuk penjenayah remaja semua tu kan? Ni. Lepas tu, Sir Gerard Templar. Gerard Templar. Dua orang ini ialah pesuruh jaya tinggi British. Level 1, Henry Gurney. Level 1, Henry Gurney, dia cuba buat something, akhirnya komunis tak suka, komunis serang, komunis bunuh dia. Berani bunuh pesuruh jaya tinggi, berani. Sebab komunis dah tak tahan. Sebab dia tahu Henry Gurney cuba membuat sesuatu nak lawan dia. Tak boleh jadi dia bunuh. Lepas tu, hantarlah pegawai kedua, iaitu Gerard Templar. Level 2. Selalunya, kalau dalam perjuangan melawan penjahat ni, awak dah jumpa masa bab 2 nasionalisme, level 1 selalunya sederhana. Betul tak? Level 1 sederhana. Sampai level 2 keluarlah I sama dengan V over R. Maksudnya yang lebih keras. Tindakan yang lebih mantap, padu dan mantul. Level 1, level 2. Level 1 sampai mati pesuruh jaya tinggi dia. Level 2, inilah hero dia. Secara tak langsung, 6.2 awak habis. Sekarang masuk 6.3. Nampak? Kadang-kadang benda rasa macam banyak yang nak hafal. Tak payah. Faham konsep cukup. Faham jalan cerita. Okay, dah nice. Okay, saya bagi awak masa seminit untuk rehat jap. Saya pun nak minum air jap. Relax dulu. Fahamkan dulu apa yang awak tulis tadi. Lepas tu kita sambungkan 6.3. Usaha dia banyak tau. Kalau awak tengok buku teks awak, ya Allah ya Tuhanku, rasa macam nak, ya Allah, kan? Banyak betul usaha dia. 6.4 kesan. Kesan saya tak payah pergi jauh. Okay? Relax dulu. Okay. Relax dulu. So, PDPR ni, saya sambil-sambil kita relax sekejap ni, saya nak cerita lah.
kaedah teknik PDPR yang paling berkesan, awak pernah dengar tak Pomodoro? Pernah dengar tak? Kaedah teknik Pomodoro. Pernah kan? Pomodoro ni, dia macam awak belajar 25 minutes. Lepas tu bukan porno tau. Bukan porno. Pomodoro kan? Otak kotor tu kan. Kau tak muka perempuan, kau tak muka dia sedang senyum-senyum. Tak? Astaghfirullahalazim. Kan? Pomodoro tu maksudnya belajar 25 minit contoh. Kau belajar tu fokus lah. Memang off phone off apa. Tapi macam saya suka belajar dengan muzik, dengan lagu. So memang dia memang vibe dia lain tau. Smooth like butter macam tu kan. Kan. Dia macam vibe dia ada. Kan? Boleh. Tapi 25 minit kau belajar. Lepas tu kau rest. Rest buat apa? Rest main phone ke? Tak. Kalau kau main phone, aku campak phone tu kat muka kau. Tak. Rest tu, kau keluar, kau ambil angin yang udara yang segar, minum air, tolong mak apa buat kerja sekejap. Kat KL tak ada sungai. Sungai ada pun longkang kat belakang rumah aku. Kotor kau nak tengok sungai apa lagi serabut pada otak Kan? Lepas tu dah rehat tu, lepas tu kau dah makan nyap-nyap sikit ke apa lepas tu kau masuk balik 25 minit balik study. Ulang benda tu 5-6 kali sampai siap homework kau ke, sampai siap PDPR kau ke. Macam sekarang pun belajar online, kau belajar dengan cikgu kau. Kadang-kadang yang on camera tu susah agak lah kan. Yang kalau korang yang off camera, maybe kau ada masa tu kau dah penat dengan mendengar cikgu tu cakap, kau tutup kamera tu, kau minum air jap, makan benda ringan sekejap. Lepas tu kau on camera balik ke kau dengar balik. Tapi aku meragui lah, sebab kelas aku pun tak ramai yang on camera kan. So takkanlah kelas sekolah ramai yang on pula kan. Tak apalah. So tak menunjukkan bahawa engkau tak boleh terus je belajar. Sebab belajar kat rumah lain dia belajar kat depan. Kat sekolah. Kalau belajar kat sekolah pun kau mengantuk depan cikgu kan. Kan? Apatah lagi belajar online. Aku faham soal apa dah lalui. Gunalah Pomodoro tu, dia sangat berkesan. Sangat berkesan. Macam biasa, bila masuk pasal kesan zaman darurat, sekejap lagi saya tak akan sentuh banyak. Kan? Sebab sebenarnya kesan tu awak dah belajar dalam awak punya cara penentangan tu. Yang 6.3 6.3 usaha kan. Sebenarnya dalam usaha tu awak dah belajar kesan dia. Dah. Dan dalam tadi faktor tadi, kemusnahan semua, itu pun kesan juga. Nampak tak? Secara tak langsung awak dah belajar. Sama macam soalan struktur esei awak. Kadang-kadang sejarah ni dia bukan awak hafal semua benda, tak ada. Cuma cara awak mengaitkan dan cara awak faham. Okay, saya bagi 9 minit lagi rehat dulu. Saya tahu awak penat. Hai. Ya. Kualiti. Kalau tak politik pun pentadbiran, benda yang sama lah. Sistem pentadbiran tu. Kan? Okay. Ya saya. PKP. Bukan. Okay, sama. Aku tunggu lama orang nak tanya soalan tu. Seorang pun tak tanya. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah sayang. Okay. Itulah dia. First, saya kata guna prinsip musuh pada musuh kawan kan. Sebab British dan juga PKM, Empaja kan sayap tentera dia. Kawan, dia ada musuh yang sama, iaitu Jepun. Sekarang ni ingat balik, kita rujuk timeline yang kita lukis. Lepas Jepun keluar, ada tak lagi musuh yang bersama? Ada tak the same enemy, common enemy? Tak ada. British dah masuk tanah Melayu balik tak? Belum. Kekosongan politik 14 hari. Lepas tu Empaja tadi buat hal. Dia buat kacau.
dia mengganggu ekonomi dan juga social British apa semua di tanah Melayu. Macam engkau lah. Engkau penyewa rumah kan. Engkau bagi orang masuk rumah kau. Orang yang penyewa tu rosakkan semua benda kat rumah kau. Kan? Lepas tu dia keluar, dia bayar sewa kat kau, dia belah, lepas tu kau masuk balik, dia angkat dah, benda semua dah rosak. Engkau suka ke kau tak suka? Tak suka kan? Sebab dah tak ada benda nak dieksploitasi sebab semua dah diganyang, dijahanamkan oleh komunis. Akhirnya, kawan yang rapat pun boleh jadi musuh. And sekarang, sebab ideologi diorang pun dah memang lain dah. Dah memang lain dari awal. Seorang kapitalis, seorang komunis, dah memang lain. Kan? Diorang kerjasama sekejap je nak lawan Jepun. Kan? Sebab dua-dua benci dengan bengang dengan Jepun. British pula minda penjajah licik. Suka gunakan orang lain untuk kepentingan dia. Kan? Kita dah biasa dengan benda-benda ni kan? Dah biasa sedikit dah. So dia gunakan empajau untuk lawan Jepun. Sekarang ni dah tak ada Jepun. Sekarang ni diorang lawan sama sendiri. Gitu. So in the end of the day, apa yang jadi ialah peperangan ideologi. Gitu. Tu sebab dah tak ada kerjasama tu. Jangan confuse tu And kenapa saya kata British dah terlalu BMA tu bingai. Kenapa? Sebab BMA pula dia tak haramkan PKM tu dulu. Dia tak haramkan punca dia. Contohlah awak ni seorang mak kan ni nampak ramai mak-mak dalam kelas saya ni. Awak seorang mak. Lepas tu awak ada anak 2 orang. Abang pecahkan kelas. Lepas tu bila kelas pecah, mak tanya abang, siapa pecahkan? Adik pecahkan. Lepas tu mak tak tanya apa, mak lempang adik tu. Tanpa soal siasat. Abang gelak. Padahal abang yang salah. Kan berlaku dalam family awak. Sama je. Orang lain buat, orang lain kena. Contohlah, orang lain punca, orang lain kena. PKM punca, empajar yang kecil je dia buat. Dia tibat. Yang besar, disebabkan. Sebab tu kita throwback balik bab 4. Kenapa BMA gagal? Sebab dia gagal mengekalkan keamanan. Inilah sebab dia. Kan kita belajar itu kan. Gagal kekalkan keamanan sebab tu tukar jadi Malayan Union. Engkau pun tanya keamanan apa ni? Dia kembangkan di sini. KSSM awak patut bersyukur. Sebab dia ada bab, setiap bab dia detailkan bapak dia. Kita orang dulu, KBSM, detail pun tak ada. Bab PKM awak ni, sampai bab awak merdeka ni, kita orang 2-3 bab saja dik. Awak 7 bab. Lain tu. Kan? Nampak tak? Dah faham kan? Macam itulah. Okay, jom. Kita masuk part last lah. Usaha British untuk BMA not overthinking. Dia bukan overthinking. Dia dia tak think langsung. Dia bukan overthinking. Dia tak think langsung. Dia ingat settlekan je lah empajar. Tapi awak jangan kata pula dalam exam kerana BMA tidak berfikir kerana BMA bodoh kerana tidak menyingkirkan PKM terlebih dahulu. Jangan weh. Nanti pemeriksa tanya, siapa yang ajar? Sam, tutor saya. Ui, mati weh aku. Tak, bukan. Kalau awak nak kata PKM tidak berpandangan jauh, hanya mengharamkan empajar tapi ni PKM. Itu awak punya kebat, awak punya pemikiran sendiri. Boleh diterima. Kalau logik. Boleh lah. Okay, saya tak pernah bagi tahu awak Cikgu saya pernah ajar dalam sejarah kan. Kebat dia ada 2 jenis. Kebat dia ada 2 jenis. Cepat dengar. Yang perempuan ni pun dengar. Yang perempuan yang fikir pasal Pomodoro tadi pun dengar. Kebat ada 2 jenis. Satu kebat open. Satu kebat, boleh lah nanti kau cikgu sampai je. Anjir tu. Okay, kebat open. Yang kedua kebat macam mana? Kebat open. Satu lagi kebat yang berkaitan dengan teks. Apa tu? Kebat open, contoh. Pada pendapat anda, pada pandangan anda, apakah sejauh manakah macam tu? Kalau kebat yang awak boleh bagi jawapan suka hati awak. Kebat teks jawapan dia panjang, markah dia 4 macam tu. Minta pandangan kita tu yang terbuka, yang open. Kebat sorry. Kebat teks tu kebat content. Yes, sorry. Kebat content. Kebat open biasa, soalan terbuka. Kebat content, jawapan dia ada dalam buku teks.
Ha. Ya. Jadi nak tak nak awak kena hafal. Awak boleh terangkan ikut awak punya style, tapi jawapan buku teks tu kena ada juga. Contoh, kenapa BMA digantikan dengan Malayan Gunian? Apa pendapat anda kerana apa pendapat anda BMA ditukarkan kepada Malayan Union? Apa sebab dia? Kan? Akibat 4 markah. Lepas tu, jawab buku teks ada jawapan dia. Buku teks jawapan dia sebab gagal keamanan, gagal bangunkan balik negara, semua yang kita dah pernah recap hari tu kan. Kalau awak tak tulis dua tu dulu yang dalam buku teks tu, sebab ni kebat content, tak tulis yang tu dulu, maka awak salah. Yang awak buat goreng-goreng fakta sendiri pun ikut pemeriksa. Kalau pemarkahan dia lenient, ada bagilah. Kalau tak dapat. Ini agak complicated sikit. And selalunya dia letak di nota tamat. Ya. Kan kat buku teks kan? Ni kat bawah. Kadang-kadang kat bawah ni. Nota kecil kat sini. Kat ujung. Lepas tu kadang-kadang kalau buku awak lagi jahat, dia bagi QR code. QR code awak scan baru keluar nota tu. Tapi betul. Ya. Kebat content. Ini saya tak pernah ni. Ni kelas saya ke-8 saya bagi tahu awak. Kebat memanglah cara saya FHC. So kena campur kebat open dan content. Tak, bukan. Awak kena pandai identify masa exam soalan ni kebat open ke kebat content. Selalunya kebat content kan soalan ni dekat soalan struktur. Soalan 1 sampai 4 kan. Soalan 1 sampai 4 kita 2. Soalan kat bawah sekali yang 4 markah tu, tu selalunya kebat content. Selalunya lah. Jadi kalau dia keluarlah pada pandangan anda apa semua, apakah langkah-langkah untuk mengekalkan kemerdekaan, itu bukan kebat content. Tu kebat kebat sendirilah, fikirlah sendirilah pada pendapat awak apa langkah-langkah, takkan langkah buku teks lagi. Tapi juga kebat tu contohnya dia tanya, apakah langkah yang diambil oleh pihak British untuk kekalkan kedaulatan negara di tanah Melayu? Langkah British tu ada dalam buku teks. Ada. Jadi awak kena ambil tu dulu. Utamakan yang tu dulu. Itu kebat content. Agak tricky sebab sebelum exam rebus buku teks. Sejarah memang selama awak belajar dengan saya, susahnya tak ada. Tapi kadang-kadang masa exam, benda tu boleh geramkan awak. Saya selalu dapat 98, 97, selalu dapat. Tapi tak dapat 100. Sebab apa? Kadang-kadang sebab soalan tu lah. Soalan tu. Ni Sam jawapan dia dalam buku teks. Dalam buku teks? Dalam kebat ke? Tak, ni content. Geramnya aku. Macam tu. Geram. Tapi sejarah is like that. Maybe Allah tak nak kita riak kot kan. Kau ni pandai sangat sejarah, aku ujilah kau. Macam tu kan. Jangan overconfident. Aku memang cara aku tak guna buku teks langsung. Tak nak ni apa, nak imagine, buat jalan cerita, fahamkan konsep kan. Tapi buku teks tu perlu sebenarnya. Salah satu alat juga. Kalau tak, baik kerajaan tak payah bagi buku teks, sebab bagi otak je. Walaupun kau ada otak kan. Jangan jadi macam menteri sekarang. Cakap politik pula kan. Jangan jadi macam golongan sekarang. Otak ada tak guna. Macam tu. Kan itu. Jom. 6.3. Langkah-langkah British untuk melawan pergerakan komunis ini. Nak tanyalah, komunis dah settle ke lepas British buat-buat ni? Dia bukan settle. Dia cuma tone down sikit. Komunis habis sebetulnya kat Malaysia ni tahun berapa? 1990. Yes. 1990. Yang betul-betul habis. 1960 dalam buku teks awak, habis darurat. Bukan habis komunis. Bukan. Ada beza. Darurat yang awak alami sekarang ni hanyalah 5% daripada darurat yang dia alami dulu. Janganlah samakan. Malam ni ada bola lagi. So kita kena habiskan cepat sebab bola. Tiba. Usaha menangani ancaman komunis. Macam saya cakap, komunis kebanyakannya mengancam dari segi ekonomi, sosial dan sesuatu dengan dia. Jadi macam mana? British nak buat apa? British tak bodoh tau.
Okay, British tak bodoh, dia bijak. Tapi dia suka eksploitasi, dia licik. Cuma sekarang bila kena kat batang hidung dia, bila ekonomi dia tak boleh kaut duit sebab rakyat dah takut, bila rakyat rasa tak selamat dah duduk dekat negara yang di bawah naungan dia, apa jadi? Tak suka lah kan? Sebab sekarang ni, kita dalam PTM 48 kan, kita dalam PTM. Tapi PTM itu dikelilingi dengan komunis, dicemarkan. Jadi kita takut. Kita takut nak berdagang, kita takut nak berniaga, kita takut nak hidup macam biasa. Jadi in the end, adakah British suka? Tak. Sebab dia pun akan rasa kesan dia. Barulah dia bertindak. Kalau selama ni hanya rakyat kena, okay fine. Mampus kau lah, orang biasa kot. Macam tu. Okay, nampak? So, dia pun kata, saya buat darurat. Saya buat darurat daripada 1948. Namun begitu, tak ada apa yang jadinya pun. Kerana dia buat apa? Dia kata, dia langkah pertama, tahan. Langkah kedua, hukuman. Langkah ketiga, ketat. Langkah keempat, geledah. Langkah kelima, haram. Langkah keenam, tangkap. Tolong ingat 6 langkah ini. Confirm dapat power dalam exam. And kalau nak dalam exam, soalan dia tanya apa langkah yang dilakukan oleh British, 3 dah cukup. Tahan. Tahan siapa? Sesiapa yang disyaki komunis, tahan. Muka kau macam Cina apek sikit, tahan. Lu siapa? Lu komunis lah, tahan. Yang kedua, memberikan hukuman. Hukuman berat bagi sesiapa yang membantu komunis. Yang ketiga, ketat. Ketat bukan ketatkan baju awak ya, tuan-tuan dan puan. Ketatkan undang-undang darurat. Langkah keempat, geledah. Geledah rumah, geledah kediaman, geledah siapa, buat perintah berkurung, buat apa untuk tempatkan penduduk dan untuk tangkap siapa ada komunis. Yang kelima, mengharamkan parti-parti PKM, radikal dan sewaktu dengannya. Dan 6, tangkap orang yang terlibat. 6 langkah. Ini asas dia. Asas. Okey? Asas dia. Tahan, hukuman, ketat, geledah, haram, tangkap. Okey? Bila dah tahan, bagi hukuman, ketatkan mereka, geledah rumah, haramkan mereka dan tangkap mereka. Dan tangkap mereka. 6 langkah. Okey. Dah dapat 6 langkah pula. Kita tengok apa masalah, kita selesai. Apa masalah? Selesai. Masalah pertama, masa hari tu, isu sosial, mereka serang balai polis. Betul? Bukit Kepong contohnya. Jadi, secara tak langsung, masalah keselamatan sebab hanya ada polis saja yang jaga keselamatan. Cuba kalau ada banyak lagi polis-polis, banyak lagi unit yang menjaga sama-sama dengan polis. Adakah keselamatan lebih terjaga? Yes. Maka masalah semasa komunis menjajah, masalah keselamatan. Ini bawah isu apa, Kamarul? Isu social. Okay? Dalam PES, isu social, bukan tisu. Isu. So, keselamatan. Dalam keselamatan, balai polis kena serang. Penyelesaian balai polis kena serang, saya buat satu cawangan khas. Dalam kurungan special branch. Kalau awak nak tahu special branch yang sampai hari ni, cawangan khas pejabat polis Bukit Aman ke apa benda tu, wujud sebab ini. Sebab ini. Selesaikan kes jenayah berat ke apa ke, tugas risipkan ke apa, spy. Kat sini lah. Spy siapa? Spy komunis lah, sebab PKM dan kumpulan radikal sudah diharamkan. Mereka sudah lari ke hutan. Mereka buat perang gerila. Itu kaitan dia. Sekarang dia dah lari ke hutan, mereka dah menjadi buruan. Orang pelarian. Mereka yang dikehendaki. Penjenayah. Maka siapa yang nak cari? Siapa nak cari info? Siapa nak cari mana dia sembunyi? Siapa nak jadi James Bond tanah Melayu? Polis. Polis mana? Cawangan khas. Beza
polis cawangan khas dengan polis biasa. Boleh? So, ada yang menyamar jadi spy, ada yang menyamar jadi komunis untuk dapatkan maklumat PKM. Ada juga ahli cawangan khas ni banyak orang Cina. Orang Cina so dapat jejak anggota komunis tempat sembunyi dia. Lepas tu buat risikan dan sebagainya. Yang kedua, buat apa? Buat special constables. Apa benda tu, dek? Masih, kalau awak pernah dengar lah, polis kan? Constable Ahmad bin Maslan contohnya kan, constable. Apa tu? Jawatan yang dikeluarkan oleh pasukan keselamatan dalam polis ni. Kalau awak tengok kat Google Maps, dia kata 24,000 dilatih, betul? Untuk kawal ladang, untuk kawal lombong dan menjadi frontliner. Frontliner bukan zaman sekarang je ke bang? Tak. Mereka menjadi frontliner melawan komunis. Special constable. Constable pangkat tinggi sikit. Okay? Sekarang ni, kenapa jaga ladang? Kenapa jaga lombong? Cuba recap balik. Kenapa semua benda ni jadi? Kenapa ada darurat? Sebab komunis bunuh 3 pegawai British manager British di Sungai Siput. Manager tu jaga ladang. Jadi saya nak selesaikan benda itu, saya kena jaga ladang. Saya kena jaga lombong. Dua-dua ini sumber ekonomi British. That's why. Lepas tu, selain daripada tu, saya perlukan banyak lagi anggota polis. Saya perlukan banyak-banyak polis. Hari tu dah kena serang. Balai-balai sana balik. Semua berpecah. So, saya nak satukan mereka. Jadi, kena tahu, komunis berada di hutan. Siapa paling sesuai yang menjejaki mereka? Polis hutan. Bila hutan, polis hutan lah cari. Takkan polis bandar pula. Polis hutan. So, nama dia daripada flying squad jadi jungle squad, jadi jungle company, disusun balik jadi polis field force atau PFF. Jadi pasukan polis hutan. Buat ronda-ronda, bawa makanan kat pasukan bertugas dalam hutan, jaga kubu. Bukan kubur, dek. Kubu. Bukan kubur, kubu. Okay? Lepas tu, the best thing is, woman is not sidelined in this battle. Maksudnya, perempuan juga diberikan peluang untuk berjuang. Maka wujudlah polis wanita. Lepas tu, wujudlah. Sebab kita tahu tak, kita berperang dengan orang yang dah biasa dengan hutan. Maka kita perlukan orang yang pro dekat hutan untuk tolong kita. Maka kita ada Senoi Prak. Apa tu? Orang perang. Atau dia orang semai, orang asli. Kena faham orang asli selalunya duduk dekat area pedalaman dengan hutan. So memang orang dah biasa dah duduk kat situ. So digelar silent killers. Senoi Prak ni macam pasukan komando lah. Macam pasukan komando dekat area hutan. Senoi Prak ni, awak pernah dengar tak? Guys, pernah dengar tak? Dekat berita lah, dekat berita kebelakangan ni, yang ada 2 orang Senoi Prak yang meninggal dunia tu. Yang dekat Thailand ke kat Perlis tu. Tahun lepas Diorang lah. Senoi Prak diorang lah. Diorang ditubuhkan masa zaman darurat dulu. Masih berfungsi sampai sekarang. Cuma sekarang function dia berbeza. Nak stopkan penyeludupan dekat sepadan negara kan. Ataupun nak stopkan imigran, nak stopkan bawa dadah, nak stopkan penceroboh masuk dari negara dari situ. Maka diorang dah memang pro dekat dalam hutan. Function utama awal-awal diorang nak halang komunis. Nak buru komunis sampai lubang kecil dekat dalam hutan diorang. Sebab orang asli dah memang biasa kat situ. Dah faham itulah sebab dia. Okay, lepas tu dah Senoi Prak semua. Akhirnya ini yang biasa kita nampak lah kat filem-filem, ada auxiliary police ataupun lebih dikenali sebagai
AP. Apa tu AP, tuan-tuan dan puan-puan? Ada 17,000 orang. Dia mempertahankan bandar dan juga kampung daripada komunis. Dia juga tolong polis. Dan dia, nama dia dah ditukar jadi Police Volunteer Reserve. Sebenarnya di sinilah wujudnya konsep kalau awak pada hari ini askar wataniah. Pernah dengar? Askar wataniah, pernah dengar tak askar wataniah? Awak rakyat biasa, awak tak ada latihan tentera sangat pun, cuma awak sukarela untuk menyertai sayap sukarelawan tentera untuk mempertahankan negara. Wujudnya pada zaman komunis. Inilah ni AP. Dia akan pakai kan, macam dekat movie, dia akan pakai baju macam baju orang kat hutan, baju ranger tu, baju ranger warna brown tu kan. Lepas tu dekat dia punya band tangan, sorry lah tak ada masa. Tak ada. Okay, dia pegang kat tangan ada band warna biru tulis AP. Auxiliary Police. Kalau awak jumpa auxiliary police hari ni pula, ada juga auxiliary police dekat mall, pusat beli belah kan. Kan Alia, kan Hani, kan korang suka pergi mall. Dekat mall tu ada satu booth polis berjaga kat situ kan. Maksud auxiliary police. Dekat ni ada badge polis bantuan. Sama lah tu. Sama lah, polis bantuan. And dia juga membawa kepada satu peranan baru, rela. Kat sini lah keluarnya. Kat zaman darurat ni lah keluarnya macam-macam. Okay, untuk kita menentang mereka. Lepas tu dah settle pula, polis dah siap. Tapi kita tak nak polis je. Kalau komunis ada tentera, kita kena ada tentera. Maka pada zaman komunis itu, dia buatlah tentera, iaitu tentera Askar Melayu. Akhirnya, dia membawa kepada Regimen Askar Melayu. Regimen Askar Melayu ni, dia buat operasi untuk kalahkan komunis. Kenapa? Sebab Regimen Askar Melayu sangat hebat. Ingat semula tragedi di Bukit Candu, Lieutenant Adnan. Inilah. Berasal dari mereka lah. Berani berjuang. Jadi walau apa pun jadi sanggup berkorban. Di sinilah wujudnya pertahanan tanah Melayu. Akhirnya Regimen Askar ni jadi AT. Kalau perempuan bukan mesin keluar duit, kan? Itu ATM lain tau. Kalau awak keluarkan duit nak beli Shopee tu lain tau. ATM lain tau. Ni Angkatan Tentera Malaysia. Semuanya berasal di sini. Di sini lahirnya sebuah cinta. Ui, sedap suara aku. Okay, tak ada, sama-sama. So, selain daripada Askar Melayu, ada juga Askar Commonwealth. Pasal nanti ada lawan tanya. Abang, Commonwealth tu apa? Kalau lelaki, kita tahu ada sukan Commonwealth kan? Sebenarnya, Commonwealth ni negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Malaysia. Adakah Malaysia negara Commonwealth? Ya. Sebab pernah dijajah British. Kanada. US. Adakah US negara Commonwealth? Tak. Mesti pelik. US kenapa bukan negara Commonwealth? Sebab US adalah koloni British dan akhirnya mendapat kemerdekaan dan menjadi imperialis, kuasa besar. Jadi dia tak dianggap negara Commonwealth. Tak ada. Dia tak menganggap Ratu Elizabeth tu sebagai pemerintah dia dulu. Tak ada. Jadi tak digelar Commonwealth. Mesti pelik kan? Commonwealth tu negara-negara yang pernah dijajah British. So sekarang ni askar diorang pun ada. Sebab sekarang bukan kita merdeka lagi tau. Bila tak ada merdeka, kita tak ada askar sendiri tau. Nak askar siapa lagi? So minta lah tolong. Minta tolong. Nanti korang akan belajar masa Form 5 nanti, dasar luar Malaysia. Kan? Dasar luar Malaysia ada part dia korang akan ada membaca kat situ, menjalinkan hubungan baik dengan negara British dan juga Commonwealth. Contohnya mendapatkan bantuan ketenteraan untuk lawan komunis. Ada. Tak percaya, buka buku Form 5 lagi. Ada. Okay. So, bantu pemerangi komunis. Ada Askar Gurkha, Fiji, semua pasal ada Sarawak Rangers. Bukan Power Rangers. Sarawak Rangers. Okay.
Cogen kata agi hidup agi ngelaban. Siapa punya ayat? Tak. Selagi hidup, selagi berjuang. Okay, boleh Dah nampak keselamatan, dah nampak tentera, maka hadirlah sukarelawan. Kan saya dah kata tadi, kita perlukan semua orang nak jaga keselamatan. Okay, macam awak lah. Nak kat rumah awak pasang CCTV. Awak ada guard dekat luar rumah. Tapi kalau awak main bakda je kat rumah awak, tak buat apa-apa, adakah rumah awak dijamin takkan dirompak? Tak. Contoh, kalau perompak dah masuk rumah awak tak ada pegang pisau ke, awak tak ada pegang pisau ke parang kena ugut dia, perompak akan tetap rompak rumah awak. Siap perompak letak pistol kat kepala awak lagi. Nampak tak? Maknanya usaha tu perlu datang dari awak juga. Macam awak lah, nak SPM. Cikgu boleh bagi awak homework, cikgu boleh bagi awak kerja, saya boleh buat kelas untuk awak. Tapi kalau awak tak nak buat kerja, awak boleh berjaya dari SPM. Tak. Sama lah tu kan. Sedikit tazkirah isyak pada hari ini. Okey, sambung. So, sukarelawan ada satu home guard. Home guard tu apa? Home guard tu ialah pengawal kampung. Contohnya, nak bantu sekat pergerakan makanan dan ubat dari jatuh ke tangan komunis. Itu dia the main issue. Okay. Sekarang komunis dekat hutan. Diorang duduk hutan lama. Takkan tak makan. Takkan makan daun je. Aku pun naik gila kalau makan daun. Aku tak pernah makan daun. Kan? Takkan minum air sungai je kan? So, mereka kalau sakit takkanlah nak makan herba je, betul tak? So, diorang perlu keluar pada satu-satu masa untuk dapatkan bekalan. Betul? Untuk makan, untuk dapat ubat. And selalunya diorang buat onar, buat kacau sebab diorang nak ambil benda tu daripada rakyat biasa lah. Itu yang diorang buat onar, buat kacau tu. So, sekarang ni, dengan adanya home guard, sukarelawan daripada orang kampung tu sendiri, orang kampung ramai-ramai dengan senjata mereka akan ambil ubat dan makanan tu, so komunis takkan dapat, komunis lari balik hutan. In the end, komunis kebuluh, komunis give up, akhirnya mereka menyerah diri. Itu taktik untuk counter komunis. Sebab mereka dah tahu dah kat hutan, so kepunglah hutan tu. So biar mereka tersekat, tak ada bekalan. Itu strategi namanya. Okay. Lepas tu ada 79,000 berjayalah banteras komunis dan berjaya membanteras diorang punya laluan makanan. Lepas tu berjaya mengamankan kampung, lindungi pekerja daripada serangan komunis. Lepas tu, bila dah ada orang yang ramai untuk jaga keselamatan, cukuplah. Cukuplah kat situ. Kan? Maka, British buat apa? Kita seronok cakap rakyat buat apa. Kita buat polis, kita buat ni. Habis British buat apa? Apa yang Henry Gurney dengan Gerard Templar ni buat dari tadi? Buat bodoh ke? So lah diorang bodoh. Tapi taklah buat bodoh kan? So apa diorang buat? Senang saja. First, dia buat pendaftaran kebangsaan. Dia buat pendaftaran kebangsaan dan juga kad pengenalan. Okay, kad pengenalan. First, dia nak kawal pergerakan. Sebab tu, sampai hari ini, awak nak pergi mana-mana pun, guard ke, pengawal ke, pegawai ke akan tanya, IC? Cik, tunjuk IC. Nak pastikan itu awak. Orang komunis, dalam hutan, ada masa tak nak buat kad? Tak ada. Tak boleh keluar pun nak buat kad. Jadi, kalau saya nak bergerak, cik, IC, pop tunjuk. Oh, confirm lah awak bukan komunis. Cik, IC, 我就不要 communist 我是hutan forest gum forest rainforest. Tak ada IC. Komunis tangkap. Macam tu lah. Nak bezakan komunis ataupun tidak. So, siapa lelaki, perempuan, khunsa, lesbian, gay, bisexual, transsexual, tak ada jantina, kemaluan tak ada, kena potong apa ke, 12 tahun ke atas, awak wajib ada IC. Sama tak dengan hari ni? Sama. Apa benda tu utamanya Sam, alah baling kau jadi kan. Okay, kena ada IC. Sama tak dengan hari ni? Sama, ada my card. Kalau kita kecil-kecil dulu, jangan tunjuk. Anjir Kamarul. Okay, siut lah ni.
So dah faham dah kat situ. Okay. Lepas tu kad pengenalan kena dibawa di mana? Mana saja. Okay. Ada sedikit lagi. Berapa minit lagi? 20 minit lagi. So saya nak terangkanlah fasa terakhir lah yang awak boleh tengok. Okay. Ini awak kena bagikan fokus sikit. Ni kena bagi fokus sikit. Sebab awak akan confuse. Ramai akan confuse di part inilah. Sebab mereka tak mengalami, macam mana? Diorang tak alami kan benda komunis tu sih, sebab diorang tak tahu. So, Henry Gurney sebelum dia kena bunuh dengan komunis kan, komunis tak suka dia buat satu plan tau. Dia buat satu plan, nama dia ialah rancangan BRICS. Okay, plan. Macam mana nak tewaskan komunis? Selalunya kalau British bagi nama, biasanya sempena nama orang. Kan? Suruhanjaya Reid. Reid tu siapa? Orang. Lord William Reid, ketua pengerusi Suruhanjaya. Suruhanjaya Kobok. Kobok siapa? Bukan Kobak, Kobok. Lord Kobok, orang pemimpin Suruhanjaya. Rancangan BRICS. Siapa BRICS? Orang dia. Pengarah operasi rancangan ini, pengarah ops ni iaitu Lord Sir Briggs. Kalau awak tak hafal nama penuh Sir Harold Rawdon Briggs, awak tak hafal, dalam exam tulis Sir Briggs, cukup. Kalau awak tak hafal Lord William Reid dalam exam, awak terlupa, awak ingat Suruhanjaya Reid, mesti nama orang Lord Reid, cukup, 1 markah. Sejarah cukup mudah. Boleh faham? Sambung. So, sekarang ni rancangan BRICS untuk putuskan hubungan PKM dengan Ming Yuan. Engkau pun tanya, Ming Yuan ni Ming Yuan ni senama dia Malaysian Races Liberation Army. Dekat situ Ming Yuan collab dengan dua ni. Mereka unit komunis yang dipertanggungjawabkan untuk cari bekalan, cari ubat, cari makanan, cari laluan untuk lari, untuk serang sana sini. Diorang. Okay. Min Yuan dengan MRLA. Okay. So, rancangan BRICS kata, saya nak pecahkan PKM dengan Min Yuan. Bila dah pecah, tak ada bekalan, akhirnya mereka terkebulur kat hutan, mereka serah diri. So, apa jadi pula? Penduduk tanah Melayu yang duduk kat kampung sini, yang duduk kat kampung sini, duduk kat kampung sini, dia duduk cerai-cerai. So, orang komunis bila keluar nak cari bekalan, senang nak serang kita kan? Bila kita bercerai kan? Bersatu teguh, bercerai roboh. Sekarang British buatlah satu rancangan BRICS ini. Semua penduduk didudukkan di kawasan sama, di kampung baru. Itu plan dia. Jadi dah takkan ada dah komunis serang-serang kampung nak bekalan. Kau bagi duit kau bagi beras kau, tak ada. Sebab semua dah duduk kat kampung baru. Lagi sistematik, lagi well guarded. Kampung baru ni bukan kampung baru kat KLCC tu, bukan. Lain. Kampung baru tu semua kampung-kampung yang baru dibina oleh British untuk mendudukkan semua penduduk kampung yang diancam oleh komunis. So kampung baru tu semua kemudahan ada. Maksud ada AJK Kampung Pelihara Keselamatan, ada kawal berduri, ada dikawal oleh Special Constable. Okay. Lepas tu sepanjang tempoh ni 423,000 orang kampung berjaya dimasukkan di kampung-kampung baru. Dia macam satu area kampung yang ada shield. Kan? So komunis tak dapat masuk dah. Komunis tak dapat nak acah-acah. Nak beras tak boleh. Sebab ada Special Constable yang kawal. Okay. So, bila saya dah kurung komunis dalam hutan, komunis dah plan, dah kebulur, tolong. Bila dah terdesak, mereka sanggup buat apa saja, betul, untuk bebas. British tahu benda ni, maka Henry Gurney pun plan saya dah menjadi bang. Maka apa dia buat kat hutan-hutan ni? Setiap hari
Dia pujuk komunis untuk serah diri. Dia pujuk serah diri. Lepas tu kan dah pujuk tu, dia bagi, ini penting, tawaran pengampunan. Ni dia. Siapa serah diri, saya ampunkan awak. Awak takkan dihukum atas kesalahan awak menghancurkan orang tanah Melayu, tak payah. Tak payah. Itu serah diri bagilah. Cukup-cukuplah tu kita terpaksa tanggung sengsara. Saya bagilah awak pengampunan. Okay, dekat Radio Malaya. Radio Malaya kan, radio, kita dah ada radio kan sekarang. Every day, pagi, petang, siang, malam. Sesiapa pejuang komunis yang ingin menyerah diri, sila menyerah diri di pejabat Pesuruhjaya Tinggi British dan pejabat British Berdekatan. Sesiapa yang menyerah diri akan diampunkan tanpa syarat dan dibenarkan untuk hidup seperti biasa. Setiap hari. Sebagai macam, dah lah tu, cukup. Macam tu dah. Okay. Lepas tu risalah 40 juta 40 juta risalah diberikan. Kalau awak tak ingat, awak ingat satu dua benda yang nak buat radio, nak bagi tahu orang. Macam nak bagi tahu orang lagi? Cetakan kan, surat khabar, benda-benda macam tu. Iklan, wayang. Sekarang dah ada wayang. Wayang gambar. Ada. Sekarang, belum merdeka dah ada wayang. Ada. Lepas tu, bersungguh-sungguh nampaknya Henry Gurney tadi ni dah lah buat rancangan BRICS. Lepas tu bagi tawaran pengampunan. So komunis semakin putus asa. Lepas tu bagi hadiah wang tunai lagi. Semakin seronoklah mereka. Tak habis dengan tu pula. Semakin ramai daftar jadi sukarelawan berbilang-bilang kaum untuk kempen bulan rakyat menentang komunis. Dekat sini, ini ialah titik tolak ke arah perpaduan. Sebab orang yang sukarelawan ni bukan hanya Melayu saja. Melayu, Cina, India, semua sekali. Jadi bila mereka interact, saya Ahmad, saya dari Kampung Pisang. Saya Murto dari Kampung Durian Runtuh. Saya Ahok dari Kampung Bukit Bintang. Kampung Bukit Bintang. Maksudnya bila semua dah interact antara kaum, maka wujudlah segitiga yang saya suruh awak hafal. Apa benda? TRT. Toleransi, rundingan, tolaan, so. Tiga inilah yang menjadi alat perpaduan. Di tengah-tengah hanya ada I, iaitu independence ataupun kemerdekaan. Secara awak tak sedar, komunis ini menjadi pemangkin untuk awak merdeka. Itulah dia. Itulah kata hikmah. Kan hikmah. Lepas tu, dah tak cukup dengan tu lagi. Apa yang dibuat? Dia buat lagi perintah berkurung. Dia buat perintah berkurung. Lepas tu, dekat Tanjung Malim pula, dia buat perintah berkurung 22 jam. Lepas tu, 40 orang komunis serang pekerja. Lepas tu, sejenak Templar pergi pula sana untuk selesaikan masalah. So, ada perintah berkurung. Ini sangat penting. Ingat tak saya cakap tadi? Saya boleh keluar rumah pukul 8 pagi sampai 6 petang saja. So, semua kena balik. Lepas tu, seorang pun tak boleh keluar. Ingat tak tadi? Ingat kan? So, inilah perintah berkurung dia. Ingat tak sekarang? Situation sekarang. Hanya seorang je boleh keluar rumah. Lepas tu, PKPD, tentera ada kawat berduri, betul? Dekat area PKPD. PKPD sekarang dengan PKPD yang bulan Mac tahun lepas, yang memang ganas habis lah. PKPD yang itu agak sama dengan perintah berkurung dulu. Kawat berduri, askar kawal, nak pergi untuk kerja saja, balik pukul 6 malam, tak ada seorang pun boleh keluar. Sebab komunis suka serang malam-malam. Itu sebab dia. Itu kenapa awak tak bagi kami keluar malam? Kami nak berlepak, kami nak bercinta, nak bercandawara di bawah sinaran purnama. Kenapa tak bagi? Sebab komunis suka serang waktu malam. Sebab dia tahu waktu malam orang tidur. Kadang-kadang dia serang waktu siang tu nak provoke. Janganlah provoke. Gitu kan. Okay. Perintah berkurung. Akhirnya last step ada dua. Ada dua step terakhir.
yang dilancarkan oleh Sir Gerald Templar. Ini paling penting. Okey, dua langkah terakhir ni paling mantul lah. Langkah pertama, dia buat perang saraf. Langkah kedua, dia buat rundingan baling. Yes. Dua langkah ini perlu diingati. Kenapa? Pertama, perang saraf. Okey, perang saraf nama perang, tapi saraf. Soalan saya, saraf dekat dalam badan, saraf akan bawa isyarat impuls ke otak. Bermakna otak mempengaruhi pemikiran dan minda. Bermakna perang saraf ialah perang minda. Perang untuk mempengaruhi keputusan anda. Bermakna perang ini tak gunakan senjata. Bermakna British melancarkan perang ini, Sir Gerald Templar tadi, nak memenangi hati rakyat. Kata kat rakyat, jangan support komunis. Jangan support komunis. Jalinkan hubungan dengan rakyat. Rakyat bagi itu ini kat rakyat. Bagi duit, bagi upah, bagi itu, bagi ini. Maka dapat hubungan baik. Balasan, rakyat bagi maklumat dekat British. Contoh sini British, sini rakyat. British bagi layanan baik, rakyat bagi maklumat dekat British pasal komunis. Lepas tu apa yang dia buat? Dia buat lawatan. Dia buat lawatan ke mana-mana. Lawatan ke estate, hospital. Lepas tu dia longgarkan syarat kerakyatan. Longgarkan syarat warga negara. Dia sanggup buat apa dah sekarang ni? So, jadi sekarang ni bila dia longgarkan syarat kewarganegaraan on 1952, apa yang jadi ialah 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India jadi warga negara Malaysia. Tanah Melayu. Nampak tak? Tak function PTM 48 yang dibincangkan hari tu. Hari tu punyalah bincang buat warga negara kena ada syarat apa. Sekarang ni nak pujuk kaum bukan Melayu nak lawan PKM, nak lawan komunis, nak pujuk orang Cina, tak payahlah join komunis, tahu lah kau Cina, tak payahlah, tak payah sokong. Nak pujuk, sanggup jadikan orang warga negara. Betapa desperate-nya British pada zaman itu. Lepas tu buat pilihan raya, buat election. Dah lah bagi jadi warga negara. Sekarang bagi kau pilih pemimpin engkau sendiri. Pula dah. Nampak tak kat situ? Kan? Dah piau dah. Allahu Akbar. Apa nak buat ni? Kan? Dah pilihan raya. Buat apa lagi lepas tu? Dah pilihan raya. Buat apa lagi lepas tu? Bagi perkhidmatan penerangan. Radio, telegraf, telefon, semua wayang, iklan macam saya cakap tadi, benda yang sama, itulah digunakan oleh British untuk pujuk, dah lah, tak payahlah support komunis. Dan bagi duit, bagi kepercayaan kat orang asli. Chin Peng, pemimpin komunis, Chin Peng, siapa dapat kepala dia, hidup ataupun mati, dapat duit 250,000 US dollar. Kalau kira sekarang, RM1,000,000. Dia macam contoh awak tu cerita kat western tu kan. Dekat cerita cowboy, dekat dinding tu ada wanted. Wanted ni Chin Peng. Wanted $1 million. $1 million Malaysia contohnya. Sanggup tau. Dia tawarkan untuk sesiapa yang dapat memburu pemimpin komunis. Nak cakap betapa rakyat bersatulah lawan komunis. Akhirnya, bila British dah penat. Okay? British dah penat. Lepas tu komunis pun dah semakin berputus asa. Apa yang terjadi ialah British dan juga komunis akhirnya okeylah. Kami bersetuju untuk berdamai. Bila dah bersetuju untuk berdamai, maka mereka berjumpa di satu tempat bernama Baling. Rundingan Baling bukan sebab dia baling sana, baling sini tau. Bukan. Baling tu tempat dekat Kedah. Dua-dua pihak jumpa kat Kedah. Itu sebab namanya baling. Contohnya,
pada tahun 1955 dekat Sekolah Inggeris Baling, Kerajaan Tanah Melayu PTM di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman jumpa dengan komunis punya pemimpin namanya Chin Peng. Chin Peng diiringi Chen Tian dengan Rashid Maidin. Engkau pun pelik. Rashid Maidin Melayu. Chin Peng ketua dia. Yes. Ketua PTM. Leader kita Tunku Abdul Rahman lah kan. So Chin Peng, ada je orang Melayu dalam parti komunis Jangan terkejut Ada. Okay. So sekarang ni Chin Peng, Chen Tian, Rashid Maidin dengan Tunku Abdul Rahman. So dia orang berjumpa dekat Baling. Tunku kata, kami setuju untuk selamatkan awak dengan syarat awak bubarkan PKM. Tunku bagi tuntutan. Saya demand awak bubarkan PKM, letakkan senjata, serahlah diri. Cukup-cukuplah semua. Dia bagi demand lah. So Chin Peng kata, okey, boleh. Dengan syarat. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat PKM diiktiraf sebagai parti sah. Inilah dia trik dia yang paling utama. Dia setuju untuk bubarkan, dia setuju untuk letak senjata, serah diri apa semua, dengan syarat PKM diakui parti yang sah. Awak nampak benda ni remeh tau. Kan? Awak nampak? Alah Tunku, setuju je lah. Cuba buka pemikiran semua. Relax. Fikir. Kenapa kita terpaksa menanggung bala selama ni? Sebab BMA dia tak bubarkan PKM. Dia bubarkan Empaja. Betul tak? Sekarang fahaman komunis masih wujud. Sekarang Chin Peng cuba bermain game yang sama. Dia kata, okey, kami serah diri, kami keluar hutan, tapi PKM tetap ada. Sebab dia tak nak ideologi, dia tak nak fahaman tu hilang, terkubur, tak nak. So in the end, akhirnya akan sentiasa ada komunis. Itu yang jadikan Indon. Itu kita tak nak jadi macam dia. Nampak? Nampak tak? Dia cuba untuk memainkan game yang sama. Bayangkan kalau Tunku setuju dengan cadangan dia, parti komunis tu akhirnya, kalau lah, cuba bayangkan Tunku setuju dengan cadangan dia, rundingan Baling tu berhasil, PKM bertanding kat pilihan raya. PKM masuk pilihan raya Tanah Melayu, lepas tu orang Cina ramai-ramai undi dia. Akhirnya PKM berjaya menjadi parti pemerintah. Akhirnya negara Malaysia jadi negara republik. Sudah. Nampak tak kat situ? Sebab engkau mengakui PKM itu sah. Itu sebabnya akhirnya Tunku Abdul Rahman kata, saya reject apa yang awak nak. Rundingan berjaya ataupun gagal? Gagal. Sia-sia ataupun tidak rundingan ni? Ya dan tidak. Sia-sia kerana sia-sia bazir masa dan tenaga je kau berunding dengan dia. Kedua, tidak. Kenapa? Sebab ini membuka peluang kepada saya untuk mencapai kemerdekaan. Kau pun tanya, apa kaitan pula ni mereka pula ni PKM? Tunku pun gunalah alasan, kata kita kena merdeka. Mr. British, we need to achieve independence because if we cannot gain independence, Parti Komunis Malaya will take over this country. Do you want that? Main ugut-ugut British pula. Okay. Merdeka. Di sinilah pembukanya. Ada hikmah. Kan? Macam sekarang lah. COVID darurat. Ada hikmah awak stay at home. Ada hikmah awak belajar di rumah. Ada hikmah awak hadap muka saya selama 2 bulan. Ada hikmah. Mungkin sejarah awak A+ SPM. Mungkin awak straight A+. Disebabkan ujian awak. Okay? Akhirnya, selepas 12 tahun,
31 Julai 1960 darurat ditamatkan. 12 tahun, babe. 1960 dah merdeka dah pun, babe. Darurat masih ada. Akhirnya 12 tahun kemudian barulah merdeka. Tetapi kaum punya jurang masih tak settle. Sebab itulah sampai 1969 terjadinya peristiwa 13 Mei. Sebab ada pertelingkahan antara kaum. Okay? Secara tak sedar, awak dah cover kesan sekali. Ekonomi dan sosial. Dan secara tak sedarnya, awak dah habis bab 6 tingkatan 4. Secara tak sedarnya, dah pukul 11.30. Dan secara tak sedarnya, tiba-tiba saya pun nak share screen dekat awak. Dan secara tak sedarnya, saya nak share sekarang. Yes. Nampak dah? Okay. Yang saya share screen dekat awak, yes, this one. Yes. Okay. Saya nak bagi Huda jawab. Sebab Huda buka kamera, jadi saya akan target dia. Lepas tu saya bagi Kaisara jawab. Sebab Kaisara buka kamera. Lepas tu saya akan bagi Alia. Bosan Alia. Alia asyik jawab betul je. So tak payahlah. Okay, so kita bagi siapa lagi jawab? 8 orang lagi. Okay, tak apa. Huda. Soalan pertama. Okay, apakah ideologi yang diasaskan oleh kedua tokoh berikut? Jawapan paling senang. Apa jawapan dia? Come on. Ya, C. Komunisme. Berapa saat awak jawab? Berapa saat awak jawab? Tak sampai 5 saat pun kan? Macam saya katalah, soalan objektif. Dalam exam, 40 soalan 1 jam kan? Satu soalan maksimum 1 minit 30 saat. Tapi kalau soalan senang macam ni, 5 saat sudah cukup. Okay? Contoh, saya teruskan lagi. Okay, jom. Kita pergi kepada Kaisara. Kaisara. Okay. Kaisara. Soalan nombor 4 dengan 9. Cuba jawab. 4 dengan 9. Come on. Apakah sumbangan Sir Edward Gen? First, tahap pertama. First, dia buat apa? A. Okay. B. Dia isytihar darurat ke dia memperkenalkan rancangan BRICS? Awak pasti dengan jawapan awak. Fikir balik. Okay. Awak akan confuse. Sebab BRICS pun masa zaman dia, betul tak? Okay, so awak potong yang tak ada kaitan. A. Mengharamkan PKM. Sampai kesudah pun dia tak buat apa pun kan? So A salah. D. Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Tu bukan dia buat. Itu sejerat Templar yang buat. Jadi sekarang antara B dengan C. Sir Edward Gen. Isytihar darurat ataupun rancangan BRICS? Go. Rancangan BRICS siapa? Sir Edward Gen. Ya, Sir Henry Kenny. Maka jawapan dia ialah Sir Edward Gen buat apa? Mengisytiharkan darurat. Tepat sekali. Cukup lah tu. Dah 9. Go. 9. Ini senang je. Apakah persamaan kedua-dua program berikut memenangi kepercayaan orang asli dengan melonggarkan syarat kewarganegaraan? Go. A. Di bawah rancangan perang Sarah. Tepat sekali. Tak sampai 5 saat. Sebab awak ingat syarat kewarganegaraan kan? Awak pujuk India dengan China jadi warga negara, tak payah join komunis. Itu nak pujuk orang punya ideologi. Siap dah. Ada soalan yang awak nampak, ya Allah susahnya, panjangnya, siot. Rupanya itu je dia nak. Gitu. Okay, next. Soalan terakhir. Kita bagi Alia. Kan? Alia. Ui, Kaisara gelak siap aku panggil Alia. Kalau aku panggil Kaisara jawab lagi kan, siap kau. Okay, last Alia. Alia orang pandai. Saya tahu sebab Alia jawab dengan betul sebab banyak soalan. Kamaru relate lah hari ni. So, yes. Alia, nampak tak bahagian B soalan 1C?
Pada pendapat anda, apakah peranan warga negara Malaysia dalam mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi negara? Soalan pertama, Alia. Ini kebat open atau kebat content? Kebat open atau kebat content? Tengok. Adakah dia terbuka ataupun dia kebat yang ada jawapan dekat buku teks? Go Alia, go. Go Alia, go. Go Alia, go. Yes. Betul. Kebat open bermakna sebab apa? Apa yang rasa open? Sebab dia tulis pada pendapat anda. Maka jawapan anda kena pada pendapat saya. Macam tu. Peranan warga negara Malaysia ialah, lepas tu dia kata kestabilan politik dan ekonomi negara. Maka bagilah 2 cabang jawapan. First, untuk kekalkan kestabilan politik. Contoh, apa yang awak boleh buat? Okay, politik lah. Senang lah nak politik. Apa yang berkaitan dengan politik yang awak boleh sumbangkan untuk negara? Huda, apa awak boleh sumbangkan untuk negara dari segi politik? Awak boleh buat apa? Paling simple. Paling senang lah. Awak boleh buat apa? Kalau awak dah sah lah nak buat benda tu. Awak boleh buat apa? Politik. Awak tak boleh demo-demo kan? Awak tak boleh musuh. So awak boleh buat apa? Awak boleh jalankan tanggungjawab awak untuk buat apa? Politik lah. Kalau politik, satu benda je lah. Kalau awak rasa awak tak tahu bela sangat, awak boleh terlibat dengan pilihan raya. Lepas tu, dekat soalan kebat macam ni, 8 markah macam ni, fakta, huraian, contoh, ayat inference. So, pilihan raya. Saya boleh menjadi pengundi. Seorang pengundi. Ayat. Apa dia? Ya. Ya, jawapan pun ambil guna format itu. So, saya punya fakta. Sebab dia kata, kestabilan politik dan ekonomi. So, saya sentuh kestabilan politik dulu. Kan? So, pilihan raya. Melibatkan diri dengan pilihan raya. Kedua, menjadi pengundi. Bila mengundi di kawasan saya akan memilih pemimpin negara yang berkaliber, yang berwibawa. Kesannya, masa depan negara terjaga. Kesannya, kita takkan dijajah lagi. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 point 5 markah dah. Baru satu isi, babe. Markah kedua, kalau awak dah tak tahu dah nak cakap pasal politik, awak tak belajar pasal politik sangat, tak apa, ekonomi lah pula. Pada pendapat anda, apakah peranan warga negara Malaysia untuk ekonomi? Ekonomi buat apa? Awak boleh buat apa? Berniaga. Awak boleh buat apa? Menuntut ilmu perniagaan. Niaga. Keusahawanan. Boleh. So, bila awak tambah ilmu, awak takkan mudah diperdaya oleh anasir luar ilmu. Ilmu kaitan dia tak terpedaya, biasa. Ilmu kaitan dia tambah pengalaman. So, bila itu, jana pendapatan. Jawapan seperti seekor burung. Bila dapat pendapatan, maka dapat mencipta peluang pekerjaan. Bila cipta peluang pekerjaan, kadar pengangguran, kadar tanam anggur turun. Bila kadar pengangguran turun, taraf hidup rakyat meningkat. Bila taraf hidup meningkat, ekonomi meningkat. Bila ekonomi meningkat, negara akan makmur dan maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poin. Berapa poin maksimum dalam satu soalan?